Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar? Okay, sorry pagi ni lewat sikit. Terbabas tidur. Okay, so pagi ni saya nak cerita tentang bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa. Part nombor 4. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder Matrix. So perkara kami adalah membantu pelanggan-pelanggan kami yang terdiri. Alright. So ada tak yang menonton live saya pagi ni? Boleh dengar suara saya dengan jelas dan gambar semua clear. Okay, cuba komen sikit. Semalam saya berhenti dekat. Ada tak siapa yang ingat saya berhenti kat mana semalam? Semalam saya banyak menjawab soalan. Oh, strategi marketing. Strategi marketing. Masa saya mula-mula buat bisnes kereta sewa kan, tak habis lagi. So, masa saya beli kereta tu. So, kereta 2 biji saya beli. Lepas tu, saya sewakan, simple je. Saya sewakan sejam RM5. Satu hari RM50. And then marketing saya masa tu saya ingat lagi. Saya hanya buat iklan dekat kertas A4. Tak silap saya tulis kereta sewa, gambar telefon. Lepas tu nombor telefon. Dah. Tak ada saya nak buat canggih-canggih. Kertas A4 hitam putih, black and white je. Saya just Muhammad Sabarudin. Salam tuan, baru lepas beli kereta Honda City. Boleh buat kereta sewa tak? Boleh, kereta boleh nak buat kereta sewa tu. Tapi kereta tu dia demand dia tu tak adalah banyak mana pun. Demand, saya baru lepas beli kereta. Beli kereta apa tuan dan Rahman? Oh, beli Honda City Boleh, kereta Honda City tu boleh. Tapi dia bukannya antara kereta favourite. Bukan antara kereta favourite untuk dibuat sewa lah. And then kalau nak dapat orang sewa, memang sangat susah lah untuk kereta model tu. Cuma kalau you tak kisah kan, kalau macam ada orang nak sewa Myvi, you bagi Honda City. Kalau ada orang nak sewa Beza, you bagi Honda City. Boleh. Boleh layan je. So dia panggil free upgrade lah. Free upgrade. Kalau you tak kisah lah kan. Kalau ada orang nak sewa Saga ke, Sedan ke, you boleh bagi kereta Honda City. So kalau kita kumpul-kumpul, kalau dapat 2,000 kira okey lah kan. Sebab Honda City ni dia boleh cover model-model kereta yang bawah pada dia. Honda City, Toyota Vios, Honda City 1.5 kan, Proton Saga, Beza, Myvi, Azia, dia boleh cover. So kalau ada orang minta kereta-kereta model bawah dia tu, maknanya you boleh bagi free upgrade lah. Free upgrade. So free upgrade ni dia kalau kita layan, kalau kumpul-kumpul dapatlah juga 1,000, 1,500, 2,000 kan. Tapi kalau kita nak harap orang order Honda City, dia jadi susah sikit lah. Okay, faham tak tuan dan Rahman? Faham tak? Adakah you jelas? Kereta apa pun sebenarnya boleh, asalkan owner tu dia tak kisah. Dia tak kisah kan. Kalau macam ada orang tanya dia ada valve fire, boleh je valve fire tu. Tapi nak tunggu orang order valve fire tu mungkin susah sikit. Kalau ada tu rezeki lah. Kalau tak ada tu,
Kalau ada orang nak sewa, macam contoh Innova ke, Alza ke, kereta-kereta MPV kan, dia layan je lah. Alright. Jack Lee, morning boss, good morning. Alright. Siapa yang menonton ni? Cuba komen, boleh dengar suara saya dengan jelas ke tidak? Hari ni suara saya serak sikit. Okay, morning. And then seperti biasa saya hari ni saya nak sambung story saya, macam mana saya memulakan bisnes kereta sewa. Part 4. Yang ni start daripada saya dah beli kereta 2 biji. And then macam mana strategi pemasaran lah. Lepas tu macam mana saya cuba buat sampai dalam masa 1 jam lah. Alright. And then seperti biasa saya minta you all share ke 10 group. Boleh tak? Siapa yang dah share, komen dan share ke 10 group. Alright. Hi Prof Amran Ahmad. Ni saya punya pensyarah lah. Prof Ahmad ni, Prof Amran ni banyak tolong saya masa saya belajar dulu. Alhamdulillah. Okay. Saya pin post. Okay. So masa saya beli kereta tu, saya punya strategi pemasaran very simple lah. Sebab benda betul yang saya buat adalah saya memang dah ada sasaran pelanggan lah. Ada sasaran pelanggan yang betul. So bila nak buat marketing tu senang lah. Just tampal je iklan dekat hostel, dekat papan kenyataan kereta sewa. Budak-budak tu, student tu nampak. And then dia just SMS je kat saya. Jarang lah budak-budak ni call. Sebab masa tu call tu kira mahal lah. Alright. So dia orang SMS nak sewa kereta. And then masa tu WhatsApp tak ada lagi, Telegram tak ada lagi, Facebook pun tak ada lagi. So dia orang banyak SMS lah. So saya pun ada satu nombor telefon khas. Saya tak guna nombor telefon yang personal. Sebab saya takut nanti orang nampak nombor telefon saya. And then dia orang tahu saya buat bisnes kereta sewa. Alright. And then masa tu actually saya masih bekerja dekat universiti lah. And then saya tahulah sebagai kaki tangan awam sebenarnya tak boleh lah berniaga kan. So saya cuba elak supaya saya punya aktiviti tu tidak dikesan lah. Apa benda yang saya buat adalah, satu, saya tak gunakan nombor telefon personal. So saya beli nombor telefon baru lah. Saya beli telefon baru. Saya ingat lagi Nokia. Saya beli Nokia yang murah tu, yang harga 100 lebih lah. So telefon tu dia hanya boleh terima call dengan SMS je. Dia bukannya handphone canggih lah. Alright. Lepas tu nama saya tak guna nama saya. Saya guna nama samaran. Nama samaran untuk buat bisnes sewa. Masa tu saya guna nama samaran saya Wahid. Sebab konon-kononnya saya gunakan nama abang saya lah. Abdul Wahid kan. So dekat iklan tu saya letak nama Wahid. Saya tak letak Wahi. Okay. So kalau ada orang tanya, ni siapa ni? Ni Wahid, abang saya kan. Saya gunakan nama samaran. Lepas tu email pun, email saya tak guna email saya. Saya buat email asing. Email asing yang tak ada pun letak nama saya lah. So itu antara cara saya supaya orang tak kesan saya lah, saya yang mastermind buat bisnes kereta sewa lah. Alright. Okay, so itu antara cara lah kalau you masih bekerja apa semua kan. You masih, especially kalau you masih bekerja dengan government ke, you masih bekerja dengan company ke, you nak start business kan. So kalau boleh you asingkan, you jangan campur adukkan identiti peribadi you dengan business.
So macam saya dulu, saya buat satu identiti baru lah. Nombor telefon baru, email baru dan nama baru. Kita pakai nama samaran lah sebab saya tak nak nanti ada orang ambil kesempatan lah kan. So faham tak? Saya duduk lah. Okay. Mana ni, tak ramai pun tengok. Dah share ke video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Kena nak jalan hari ni, penat pula. Okay. Siapa yang dah share, komen dan share. Lepas tu bila saya pasang iklan apa semua tu, so budak-budak ni nampak. And then diorang pun SMS lah, ada SMS apa semua. And then sewa kereta. And then masa tu saya offer harga tu harga yang agak reasonable lah. Sebab harga tu reasonable. Lepas tu 1 jam saya cas RM5 je. 1 hari RM500. 1 jam RM5, 1 hari RM50. 1 bulan RM500. Tu permulaan dia lah. So banyaknya budak-budak ni sewa jam lah, sewa jam kan. Okay, dan share. Okay, thank you Man Ben. Macam mana nak sebut nama kan. Thank you pada yang share kan. Okay, and then so banyaknya student sewa jam lah, sewa jam apa semua kan. Lepas tu ada 1 biji kereta lagi tu. Kereta saya beli 2 biji kan. Kereta kancil, satu yang warna putih, satu lagi warna kuning. Yang warna putih ni 5 speed, yang warna kuning ni 4 speed. So masa saya start kereta sewa tu, 1 biji kereta tu disewa oleh secara long term. Sewa bulan lah kan, oleh saya punya kira ayah angkat saya lah. Dia memang masa saya nak start bisnes kereta sewa tu, dia memang mencari kereta sewa yang range dia dalam 500-400 macam tu kan. So bila saya beli kereta je, dia antara orang yang sewa long term lah. Okay, so saya sewa kat dia, tak silap saya 450 macam tu lah, 450 sebulan kan. So kereta tu saya bayar dalam RM300. So dapatlah untung 100.5. And then satu lagi kereta warna putih tu saya sewakan, saya sewa jam, sewa hari lah. Zaid Amza, selamat pagi Tuan Wahim. Selamat pagi Zaid Amza. Muhammad Khairul, selamat pagi Tuan. Saya tengah on Grab ni Tuan. Oh, tengah buat Grab. Tuan ada mesej saya kan. Ada mesej saya tanya sewa ke Grab kan. So far kita tak ada sewa kereta dekat Grab lah. Tapi ada jugalah kita punya lisensi yang sewa kepada Grab. Tapi tak semualah sewa kepada Grab. Alright. Okay. Sekejap Pagi-pagi banyak kahak tak. Okay, lepas tu satu kereta tu sewa jam. So kira hari-hari lah ada budak ni sewa jam. And then saya punya cara tu tak adalah complicated sangat. Saya just beli buku 55. Buku 55 kan. Lepas tu saya beli sebatang pen pendek. Lepas tu saya beli satu posh bag lah. Posh bag, and then posh bag tu saya selit, saya lekat dekat saya punya pinggang. Dalam posh bag tu ada buku dengan pen. So dekat situ saya akan tulis lah kalau macam student tu dia nak booking kereta kan, booking kereta. Saya tulis lah, okay, pada tarikh ni pada pukul ni ada budak dia dah booking kereta kan. Okay, so kereta tu dah lock lah. Lepas tu adalah waiting list kan, ada waiting list siapa yang nak sewa kereta. Sebab masa tu kereta ada 2 biji, 1 biji lagi dah disewa long term, 1 biji lagi
memang free lah kan. So sebiji ni je lah yang boleh disewa kalau budak-budak ni nak sewa jam kan. So saya punya resources tu sangat limited lah. And then lama-lama demand tu banyak, kereta tak cukup lah kan, kereta tak cukup semua. So saya geram lah, budak-budak ni banyak nak sewa kereta, tapi kereta saya ada satu je yang boleh disewa lah. Lepas tu kereta saya lang sebiji lagi, saya tak nak sewa lah kan, sayang. Sebab kereta tu saya beli share dengan isi saya. So sayang lah nak bagi kereta baru budak-budak sewa kan. And then kita buat sewa murah kan, RM5 kan, tak bala kan. So saya pun fikir macam mana saya nak tambah kereta kan. Kereta tak cukup. Fikir macam mana saya nak tambah kereta kan. And then tempat kawan-kawan saya yang bekerja dekat universiti tu tak ada yang ada kereta yang boleh sewa kan. Lepas tu masa saya nak beli kereta tu, kalau contoh berlaku kemalangan, kos siapa yang tanggung? Kalau kemalangan ni biasa insurans lah tuan. Insurans yang akan bayar. Kok mana pun insurans akan bayar. Cuma tengok kemalangan tu salah siapa. So kalau salah customer, kita akan minta customer tu, kita panggil excess. Dia kena bayar. So excess ni macam company saya ada 4 lah. Group A, B, C dengan D. So group A ni maksimum kita charge customer RM2,000. Group A ni kereta kecil lah, macam Viva, Azia. RM2,000 maksimum lah kita claim dekat customer lah. Kalau accident tu salah dia. Biasanya banyak yang berlaku, customer bawa dia tertidur. Biasa kita dengar customer, macam mana kalau accident? Tertidur kan. Mungkin dia penat sangat, ngantuk sangat, tertidur, and then accident. So kalau accident macam tu, kita akan claim dekat customer lah RM2,000 sebab kecuaian dia lah. Lepas tu kereta tu kita hantar workshop, and then workshop yang akan settle lah. So RM2,000 tu kita gunakan untuk cover kita punya loss of income lah. Alright. Lepas tu macam kereta ni, kita boleh beli additional protection lah. Macam macam takaful etika, dia boleh kita beli certain amount. Lepas tu kalau kereta kita accident, takaful etika dia boleh bayar kita macam loss of use up to RM2,000 lah. So kita dapat duit daripada takaful pun dapat, daripada customer pun dapat. Alright. So boleh dapat dalam RM4,000 macam tu lah kan. Okay, itu group A. Group C, group B ni kereta yang besar sikit lah. Contohnya kereta Myvi, kereta Proton Saga, Beza. Itu group B lah, group B. So kalau accident, salah customer kena bayar RM3,000. Lepas tu kereta tu kita akan pergi workshop, claim insurance lah. Claim insurance, so RM3,000 tu kita gunakan untuk cover lah kita punya loss of income tu. So group C RM5,000. Group C ni kereta yang besar sikit, kereta MPV, Vios ke, Honda City ke, Innova ke kan, 4x4 ke, van ke. So kalau accident, kecuaian customer kena bayar maksimum RM5,000. RM5,000. Alright. So kereta tu kita hantar workshop, and then claim insurance lah. So RM5,000 tu saya rasa cukup lah untuk cover loss of income kereta tu kan. Sebulan, 2 bulan kan. Biasanya sebulan tu dah settle lah. Kalau workshop tu buat kerja. Kalau workshop tu tak buat kerja, dia lambat lah. Biasanya sebulan tu kalau kita push dia memang dah siap. Alright. Group D ni kereta mewah tuan-tuan. Kereta mewah macam Velfire ke, Toyota Camry ke, Hyundai Starex ke, Mercedes ke. Ni kereta mewah. So kalau accident, so customer kena bayar up to RM10,000. RM10,000, dan yang tu kereta tu kita kena insurans lah. So itu cara kita lah. And then excess ni kita boleh batalkan. Kalaulah kemalangan atau kerosakan tu memang disengajakan. Memang customer dia sengaja. Dia adalah dia punya syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau contohnya customer tu memang sengaja terjun longkang semua. So kita tahu dia sengaja. So kita boleh void, dia boleh bayar ganti rugi apa saja yang kita tuntut. Tapi kalau macam dia
kemalangan tu tak sengaja disebabkan kecuaian dia. Biasanya kemalangan tu disebabkan dia mengantuk, tertidur kan. So yang tu kita cas biasa lah kan. Tapi kalau memang dia sengaja minum arak, mabuk, terjun longkang semua, memang kita void benda tu, kita claim je lah berapa saja yang kita nak claim kan. Mana-mana company insurans dia berbeza-beza lah. So macam company saya, kita ada juga CTOS tuan-tuan. Kita boleh CTOSkan customer kalau customer tu tak nak bayar. So CTOS tu setahun kita bayar 6,000 tuan. And then okay, kalau tu accident yang disebabkan kecuaian customer lah. Kalau accident tu bukan disebabkan kecuaian customer, contohnya customer tu bawa kereta, tiba-tiba orang lain yang langgar dia kan. So bukan salah dia. So macam tu kita tak claim apa-apa dekat customer lah, sebab bukan salah dia. And then apa yang kita buat adalah kita akan claim insurans kereta yang melanggar tu lah. Kereta yang melanggar tu. And then biasanya kereta yang melanggar tu dia ada bayar sikit lah, certain amount. And then kalau kita ada additional yang takaful tu, kita pun dapat duit sikit lah. So kalau kat situ kita rugi sikit lah. Alright. So saya harap menjawab soalan Tuan Azhar. Sebelum sewa ada apa-apa agreement tak kena sign? Kalau ada tolong upload kat FB. Agreement tu kita pakai sistem tuan. Kita pakai sistem. So macam company saya dah kita ada website. Lepas tu customer booking online. Lepas tu sistem tu dia akan generate lah borang sewa. So sekarang ni dia tak ada paper dah. Kita paperless tuan-tuan. Kita customer dia sign je dekat handphone dia, and then kita send dekat email dia je. So kita dah tak pakai kertas. So semua paperless sekarang ni. Kita dah ada sistem dah. So macam saya punya lisensi lah, kalau pakai kertas ni leceh tuan. Pakai kertas ni leceh. Kalau macam lisensi saya kan, customer order, sama ada dia order online ataupun offline, boleh. Dia just masukkan detail customer tu dalam kita punya sistem. Dia pergi Belenggang je kan. Dia pergi Belenggang, dia bawa kereta, dia bawa handphone. So sampai jumpa customer, dia buka handphone dia, dia log in dia punya account. Lepas tu customer dia checking lah kereta apa semua. And then kalau semua okey, customer sign. Lepas tu submit. Lepas tu kita boleh send dokumen sewa tu dekat customer. Sama ada dekat WhatsApp dia ke dekat email dia, kita boleh hantar. So tak perlu nak printing lagi lah. And then macam kita punya lisensi pun, dia boleh submit borang sewa tu dekat kita untuk claim dia punya payment lah. And then borang sewa tu automatic disimpan dalam kita punya server lah. So bila kita buat macam tu, bagusnya kita tak perlu simpan borang sewa manual yang pakai kertas tu kan. Sebab kalau dulu saya pakai kertas banyak gila. Office saya penuh dengan borang sewa. Sebab orang sewa kan hari-hari. Okey. Kalau yang langgar ialah penunggang motosikal atau yang langgar lari, macam mana tuan? Kalau macam tu kalau macam tu biasanya kita akan, kalau kita dalam kita punya term and condition, kalau kita tak boleh claim insurans daripada pihak ketiga, so customer kena responsible. So tak adalah customer cakap ada orang motor langgar saya apa semua, lepas tu dia lari apa semua. So dalam term and condition kita memang kita dah jelas, kalau kita tak boleh claim daripada pihak ketiga, so customer tu kena responsible lah. That is our term and condition. And then customer pun sebelum disewa kita dah explain dah kat dia. You boleh masuk dekat kita punya website gogreenmatic.com. Dekat situ kita memang dah jelas. Dah jelas dia punya term and condition. Kalau kereta tu accident sebab dia, kalau kereta tu accident bukan sebab dia, dia ada syarat-syarat dia lah. Right. So faham tak? Adakah saya menjawab Tuan Zaid Amzar? Right. Kalau ada soalan lagi, tanya lagi. Sementara saya sambung cerita lah. Okay. So mana ni? Mana lagi tak ramai yang menonton ni? Cuba boleh tak share ke 10 group saya punya live ni, supaya ramai lah yang menonton kan. Okay. And then bila kereta ada, masa tu kereta saya ada 2 biji. Kereta tak cukup lah. Kereta tak cukup. Nak beli kereta lagi dah, saya pun dah memang kira komitmen saya dah tinggi tuan-tuan. Saya dah ada kereta sebiji
kenari. Lepas tu saya dah ada kancil sebiji yang loan bank. Lepas tu saya dah ada kad kredit, saya dah ada ASB loan. So masa tu komitmen saya dah tinggi. Saya fikir kalau saya nak beli kereta lagi mungkin susah. Sebab nak beli kereta yang 2 biji tu pun loan hanya lulus 1 biji je. Apatah lagi saya nak tambah kereta kan. So saya tak tahu macam mana cara saya nak tambah kereta kan. Okay, nanti saya share macam mana saya boleh beli kereta sampai berjuta ringgit. Ada tak nak tahu? Kalau saya sempat lah. Kalau ramai yang tengok, kalau ramai yang share, baru saya share lah. Alright. Ada tak yang nak tahu macam mana saya boleh beli kereta sampai 30 biji? And then saya boleh dapat loan 1.2 juta kot. 1.2 juta. Nanti saya share lah. Kalau ramai yang nak lah. Okay, nak tahu tak? Tapi sementara tu saya nak share tentang macam mana saya tambah kereta tanpa saya beli kereta. Ada tak yang nak tahu strategi saya? Okay, kalau nak tahu cuba komen nak tahu. Dan seperti biasa belanja share ke 10 grup. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. So semalam view mata ada sampai cecah sampai 200 mata. Okay, Kamarun Izam Kasim nak tahu. Okay, kalau sempat lah kan. Kalau ramai nak tahu, komen nak tahu. And then Kamarun dah share ke? Dah share ke video ni ke 10 grup? Share dulu. So semalam 200 lebih lah, 200 dekat 300 lah. Tapi tak sampai 300 mata kan. Okay, saya nak tahu. Sazami Syafi'i nak tahu. So masa mula-mula tu, masa saya nak beli kereta tu, so ada seorang kan, saya pergi banyak used car. So bagi used car ni, and then ada satu used car ni, tak silap saya perempuan lah. Saya pergi dia punya kedai, dia tanya saya, Toke, you mau beli kereta 2 biji ni bikin apa? Saya cakap saya nak buat sewa kereta. Tapi masa tu saya tak beli kereta kat dia lah. Dia kata, oh buat sewa kereta lah. Dia kata dia ada kawan buat kereta sewa. So macam mana perempuan ni, dia bagi business card kawan dia tu. Business card kawan dia kan. So saya pun dapat lah business card tu. And then saya pun buat tak peduli lah. Sebab saya nak beli kereta, nak sewakan. So yang kau bagi business card kawan kau yang buat kereta sewa, buat apa lah, saya fikir macam tu kan. So tapi business card tu saya simpan lah. And then bila saya buat business sewa, kereta saya ada 2 biji. Kereta tu tak cukup. Lepas tu saya nak beli lagi, memang dah jam. Saya punya hutang pun dah banyak. And then saya teringat lah yang perempuan salesman ni, dia bagi business card. Dia kata kawan dia ada buat business sewa. So saya fikir, why not aku contact kawan orang ni. Kalau dia ada kereta lebih, mungkin aku boleh ambil kereta dia, sewakan dekat student saya. Oh, Kamarul Izam, saya ada kereta lebih Hyundai Matrix MPV. Ingat nak buat sewa. Kereta tu tahun bila tuan? Kereta tu tahun bila? Hyundai Matrix ni MPV MPV Hyundai Matrix. Oh, nama pun dah Matrix kan. Nama company saya Green Matrix kan, Green Matrix. Tengok tahun juga tuan. Kalau kereta tu masih condition elok, okey, boleh. Kalau kereta tu condition pun kemik sana kemik sini, problem sana problem sini, boleh nak buat sewa. Tapi kereta lama ni dia macam time bomb lah. Any time boleh rosak. So kita tak lena tidur lah. 2005 auto, kereta tu dah 15 tahun kan. So pada saya kereta tu tak sesuai lah, tak sesuai. Dia boleh sewa tapi dia macam time bomb tuan. Dia macam time bomb. Kita nak tidur pun tak lena. Sebab customer bawa sekejap rosak tu, rosak ni, overheat lah, macam-macam kan. So lah tak sesuai. And then kesilapan ramai orang adalah dia fikir dia ada kereta lama dan dia baru beli kereta baru. So kereta baru dia nak pakai, kereta lama dia nak sewakan. Itu sebenarnya silap. Sebenarnya kereta lama kita pakai, kereta baru kita sewakan. Sebab apa? Kalau you sewakan kereta lama, orang dapat kereta lama tu, so dia akan sewa kali pertama dan kali terakhir. Dia takkan sewa lagi dah.
Sebab you bagi kereta buruk kat dia kan. Sebenarnya dalam bisnes sewa ni, kita nak customer tu datang sewa kereta dengan kita, dia happy dengan servis kita, dia akan datang sewa lagi dan dia akan bercerita dekat orang lain lagi. Dia recommend lagi. So benda tu yang membuatkan bisnes you tu sustain, growing. Tapi kalau first customer datang, you bagi kereta buruk, dia dapat, memang dia dapat, dia dah bayar apa semua, dia sewa lah, tapi dia tak akan recommend. And then you tak akan dapat minta video testimonial daripada customer tu. Faham tak? So sepatutnya, saya tahu tuan mesti ada kereta baru. So kereta lama tu sepatutnya tuan pakai sendiri. Kereta baru tu tuan sewakan. Bila tuan sewa kereta baru, customer dapat kereta baru apa semua, dia happy. So jangan bagi saja je, minta testimonial customer tu. Lepas sebelum dia sewa, tanya dia, minta video testimonial. Macam mana tuan? Dia cakap, best lah saya sewa dengan Tuan Kamarun ni. Bagi kereta baru, memang puas hati lah, memang saya suka sangat. Saya akan datang, saya sewa lagi kan. Tu video testimonial tu, video tu. Gunakan video tu untuk buat marketing. Lepas tu masa dia pulang kereta, minta lagi video testimonial. Dia kata, best lah bawa kereta ni apa semua, bla bla apa semua. Memang puas hati. Dah dapat 2 video testimonial. So kalau you ada 10-20 video testimonial, benda tu yang akan membuatkan bisnes you tu move forward lah. Tapi kalau you bagi kereta buruk, memang customer tu minta, kalau you minta video testimonial, memang dia nak bagi video pun dia malu kan. So lama-lama bisnes you down. Alright, faham tak? So saya harap you belajar something. Itu kebanyakan kesilapan orang kan? Okay, so saya pun teringatlah seorang pengusaha kereta sewa ni, dia buat kereta sewa. Okay, thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni kan. So boleh tak share lagi video ni ke 10 group kan? Pada yang baru menonton, boleh tak share ke 10 group supaya ramai lagi yang boleh belajar. Sebab saya punya passion ni sebenarnya, saya minat dalam bidang keusahawanan. So saya suka share story saya, macam mana saya develop business, macam mana saya hadapi cabaran kan. Sebab saya asalnya saya orang miskin tuan-tuan. Saya orang biasa. Saya daripada kecil dulu memang minum air hujan. Hidup dalam pelita minyak tanah aje. Saya bukan orang kaya kan. So saya lahir dekat Kedah. Family saya berhijrah ke Pahang. Kita orang pernah duduk rumah tepi jalan, api tak ada, air tak ada. Saya minum air hujan je, mandi air telaga. Elektrik pun malam-malam pakai lampu minyak tanah je. Lepas tu alhamdulillah family saya dapat jadi peneroka Felda. And then saya pun kira anak peneroka Felda je, orang biasa je. And then saya pun bukannya seorang pelajar cemerlang, saya bukannya belajar pandai. Kalau dalam kelas tu saya tengah-tengah je. Lepas tu saya boleh masuk universiti. Dekat universiti pun saya bukannya scorer. Masuk universiti pun saya bukannya macam pointer saya tak tinggi tuan-tuan. Saya orang biasa je. And then cuma saya ni work hard. Saya work hard. Kita tahu kita orang susah. Kita tahu kita ni tak pandai. Tapi benda yang saya ada, saya work hard. Kalau saya buat tu, saya buat sampai habis. Saya buat sampai jadi. Macam kereta sewa kan, saya buat sampai betul-betul lah. Every day. Even saya start bisnes sewa daripada tahun 2006 sampai sekarang, saya masih lagi buat bisnes sewa dan saya masih lagi tak puas hati. Saya rasa bisnes sewa masih boleh banyak benda yang di-improve. Okay, Sporting share, thank you boss. Okay, yang tanya pasal agreement tu, actually saya tak boleh nak bagi dia punya tu. Tapi you boleh tengok lah dekat saya punya website, dia punya term and condition tu. And then macam company saya, kita memang fully guna sistem. Kita dah tak ada yang borang sewa. Tuan, boleh bagi cadangan tak untuk pemula? First nak buat apa? Okay, kita ada buat program lah tuan. Kita panggil program tu GML 300. GML 300 ni dia orang ni boleh daftar. Dia orang just bayar RM300 je tuan-tuan, untuk dia belajar buat bisnes kereta sewa. So, actually dia ada dua lah. Satu you boleh buat sendiri kan. Satu you boleh buat sendiri. Satu lagi you join company saya. Saya bukan nak iklan apa semua. Ni saya nak jawab soalan Tuan Azhar kan. So kalau buat sendiri ni,
satu macam saya, masa saya start tu, saya dah ada mentor tuan-tuan. Saya dah ada mentor, abang saya adalah mentor saya. So saya banyak belajar kat dia. Dan saya ada experience lah. So saya boleh buat kan. Boleh tanya dia apa semua kan. And then kalau ada silap apa semua tu, saya repair. Tapi dalam keadaan ada mentor pun, kereta saya hilang 7 biji tuan-tuan. Dalam keadaan berniaga ada mentor, kereta saya hilang 7 biji. Sebab apa boleh hilang tu? Sebab mentor saya buat bisnes kereta sewa kat Langkawi tuan-tuan. So kat Langkawi tak ada isu kereta hilang. Memang takkan ada orang curi kereta. Sebab pulau kan, memang tak ada. So bila saya buat kereta sewa dekat Sarawak, so risiko dia sangat besar tuan-tuan. Ini Sarawak ni dia ada sempadan dengan Kalimantan. So orang boleh sewa kereta, dia bawa seluduk je kereta tu masuk pergi Indonesia kan. Kalau dah masuk Indonesia tu memang selamat lah, memang tak boleh buat apa lah. So saya punya buat bisnes yang sama, tapi risiko tu berbeza sebabkan geografi tu. So tapi along the way tu, bila saya dah kereta hilang apa semua tu, saya belajar macam mana saya nak elakkan daripada kereta tu hilang. Semalam saya dah share lah macam mana kereta tu hilang lah. Okay, so you boleh buat sendiri. And then kalau boleh you cari mentor yang boleh ajar you. Okay, cuma isu dia adalah dalam bisnes kereta sewa ni tak ramai orang yang nak ajar. Tak ramai orang yang nak ajar you buat bisnes kereta sewa. Sebab apa? Sebab dia takut you jadi pesaing dia. Dia takut you kacau periuk nasi dia. So bila you jumpa orang yang dah buat bisnes kereta sewa, bila you tanya dia kan, bos macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan, so dia akan cakap, janganlah buat bisnes kereta sewa, bahayalah, risikolah, nanti kereta you hilang lah apa semua kan. So dia akan takutkan you. So bila you dengar macam tu pun, you akan down lah. You akan down. Okay, lepas tu macam saya pun, saya share lah. Kenapa saya share ilmu bisnes kereta sewa? Sebab masa saya nak start dulu tu tuan, walaupun saya ada abang yang dah ada pengalaman buat bisnes kereta sewa kan, tapi sebenarnya tak banyak lah orang nak share ilmu kan. Sebab tu saya banyak langgar dinding. Macam abang saya pun kadang-kadang dia bagi saya down juga kan. Dia bagi saya down. Bila saya demand tu dah banyak, tiba-tiba saya nak tambah kereta kan. Dia kata, baik kau tak payah buat lebih-lebih lah. Kau ada 10 biji kereta pun cukup lah. Sebab kalau kau ada kereta banyak-banyak, kau pening kepala kan. So itu advice yang abang saya sini bagi. Sebab dia sendiri pun tak corporate kan. Dia tak ada proper system lah. Macam abang saya ni lagi kelakar berniaga kan. Abang saya ni actually company tu bukan dia punya, dia uruskan je. Cuma dia punya owner tu memang bagi 100% kepada. Alright. So macam masa saya bekerja dengan dia orang ni, dia punya sistem tu memang agak longgar lah. Macam orang nak sewa kereta, lepas tu dia orang isi borang. Borang tu kertas A4 je tuan-tuan. Kertas A4, lepas tu customer bayar duit, and then dia orang keluar resit lah. And then resit tu dia macam, resit tu kan dia ada yang salinan original dan salinan ni kan, kita pakai carbon lah. So customer pun isi borang apa semua, so bayar bagi resit. So duit tu mostly customer akan bayar cash lah. Duit tu akan pergi dekat staff lah kan. Okay, so staff dia tu akan bagilah dekat company, and then company ambil lah bahagian dia, dan staff tu ambil commission dia. Sebab staff ni tak dibayar gaji. Staff ni tak ada gaji. So staff ni based on commission. Okay. So settle kat situ. Tiba-tiba customer tu nak extend. So customer tu dia akan contact staff lah. And then staff tu, okay, nak extend, bayar duit extend. So apa yang berlaku, duit yang extend tu, kalau tak direkodkan dengan proper, tak dikeluarkan resit apa semua, duit tu masuk dalam poket staff dia. Sama ada staff dia tu lupa nak kira apa semua, dah tercampur dengan duit apa semua. So benda tu tak boleh nak tracking.
So banyaklah tu saya punya bos kadang-kadang bising, hari-hari bising, staff curi duit kan. Sebab tak ada proper system. Alright. Okay. Les My Cambodia. Ui, ni daripada Cambodia. Okay. So tuan kalau boleh kongsi setakat ni tuan ada berapa buah kereta? Bagus soalan ni. Sebenarnya masa saya start tu saya beli 2 buah kereta. Lepas tu tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta tuan-tuan. Tahun 2010 saya pernah ada 70 biji kereta. Lepas tu bila kita dah ada 70 biji kereta, and then customer kita makin ramai. Masa tu 70 biji kereta tu dekat Bintulu je tuan-tuan. So customer tu dah ramai. So customer tu dia start pergi dekat lokasi lain lah. So dia orang sebab dia dah selesa guna saya punya servis. So dekat tempat lain pun dia nak guna saya lah. So apa yang saya buat, saya akan contact lah mana-mana company car rental yang ada kereta. Saya kira dapatkan harga ejen, saya sewakan kereta dia orang lah. So dekat situ saya ada masalah sikit sebab bila saya ambil kereta daripada company lain, dia punya cara tu tak sama, kualiti tak sama apa semua kan. So kalau customer tu dapat supplier yang bagus, okey alhamdulillah. Tapi kalau dapat supplier yang tak bagus, memang saya kena maki lah dengan customer kan. Sebab customer biasa sewa dengan kita, memang kita layan customer tu memang the best lah kan. Saya macam customer ni, saya anggap dia orang ni macam family, macam keluarga yang datang ziarah. So kita akan bagi the best lah kan. Tapi bila kita bagi kereta dekat company lain, kadang-kadang company tu value dia tu tak sama. So mostly memang 90% bila kita ambil kereta daripada company lain, dia punya pengalaman tu, experience tu tak sama dengan kita. So mostly customer tak puas hati lah. Okay. So dekat situ kita asalnya saya buat franchise tuan-tuan. Saya buat franchise. Masa tu tak tahu apa kan. Buat franchise lah. Buat franchise ni maknanya siapa-siapa yang nak buat kereta sewa, aku ajar dia orang gunakan kita punya brand, gunakan kita punya sistem. And then so saya expand business menggunakan masa tu saya cakap franchise, tapi sebenarnya bukan franchise. Dia sebenarnya licensing je. Sebab franchise ni dia kena ada akta, kena ada follow lah dia punya SOP apa semua. So benda tu lambat, mahal. And then saya tanya lawyer lah, kawan saya lawyer, tuan, kalau saya nak expand business ni, tapi saya tak tahu apa term dia kan. Kalau saya cakap sekarang ni, saya cakap franchise. Franchise, tapi kalau baca dia punya akta apa semua kan, so you kena ada lesen franchise lah, segala mak nenek apa semua. Saya tak ada benda tu. So kalau ikutkan salah lah. Lepas tu lawyer ni cakap, why not kau pakai term licensing. Cakap licensing apa benda tu kan. So saya pun carilah licensing apa semua. So sebenarnya licensing ni dia sama macam franchise, cuma term dia berbeza. So macam franchise ni, kalau you guna perkataan franchise, you kena ada SOP, memang ada peraturan dia apa semua kan. Alright. So lawyer saya minta tukar, jangan guna perkataan franchise, gunakan perkataan licensing. So licensing ni apa saja you nak buat, you nak follow apa yang requirement franchise tu, suka hati you lah. Tapi dia tak terikat kepada franchise. So banyak company yang gunakan sistem licensing untuk expand dia punya business. Okay. So bila saya buat licensing tu, saya start dengan Miri. Lepas tu dalam masa setahun saya ada 9 licensing. Lepas tu sampai satu tahap kita ada 300 buah kereta tuan. Tapi 300 tu bukan kereta saya, 70 je kereta saya. Yang lain tu kereta lisensi saya lah. Kita combine. Saya combinekan semua pengusaha kereta sewa, siapa yang nak belajar, under one brand, under one system. Total kita ada 300 biji kereta masa tu. So dekat situ, walaupun nampak macam banyak kereta kan, tapi sebenarnya kita masih tak cukup kereta. So saya perlukan kereta lagi. And then kalau saya nak beli kereta, penat aku nak beli kereta apa semua. So tahun 2018 kita tukar business model kan.
Sebab masa tu saya secara tak sengaja, bila saya mengajar orang, saya menghasilkan competitors. Saya menghasilkan banyak competitors. Sebab masa sebelum tu tak ramai orang mengajar bisnes sewa. So banyaklah orang tanya macam mana nak start, macam mana nak start semua. So saya pun ajar. So diorang pun bila belajar diorang buat. So lama-lama saya secara tak sengaja saya menghasilkan saya punya competitors kan. So itulah bila you buat bisnes, you mengajar orang, you tak ada ilmu kan. Banyaklah pesaing-pesaing saya yang terhasil kan. So dekat situ kita pun bersaing. Saya bersaing dengan student saya sendiri kan. Lama-lama saya nampak problem kat situ. Tapi sebenarnya problem tu menimbulkan peluang. And then saya pun pergilah jumpa saya punya mentor. Saya belajar dengan mentor saya. Saya cakap lah, saya ada masalah ni lah. Sekarang ni kereta sewa persaingan terlalu tinggi. Lepas tu saya pula kereta saya nak tambah, saya dah tak larat nak beli kereta kan. And then bila saya buat marketing, customer banyak, kereta pula tak cukup. Nak ambil kereta daripada saya punya competitors, dia orang pula tak up to standard apa semua. So that is the issue lah. So mentor saya cakap, ada tak nak tahu apa yang mentor saya suggest kat saya? So saya harap saya nak jawab soalan tuan siapa tu tadi, Tuan Lesmai Cambodia ni. Nanti saya jawab soalan you all. Kereta pertama buat sewa kereta apa tuan? Kereta pertama saya buat kereta sewa kancil. Ada tak nak tahu apa yang mentor saya bagi idea macam mana saya nak atasi masalah tu? Masalah saya masa tu kereta kita orang ada 300 je, 300 biji. Lepas tu masalah persaingan harga. Lepas tu macam saya nak buat marketing, nak buat iklan apa semua. Kalau order tu banyak, kereta 300 biji tu tak cukup. So bila customer order, kereta tak ada, so customer akan marah lah. So dia jadi backfire pada saya lah kan. Okay, lepas tu saya nak beli kereta lagi pun saya dah tak larat dah nak beli kereta kan. Tak larat dah nak beli. Takat mana kau nak beli kereta kan. So saya pun jumpa mentor saya. So nak tahu tak apa yang mentor saya bagilah, bagi cadangan. Yang ni mentor saya ni lain lah. Macam mana tuan jaga maintenance 70 biji kereta? Saya ada staff tuan. Masa tu saya ada staff. Masa tu saya ada Mat, Pendi, Nazrul, Helena, Ivy. Saya ada 5 orang staff. Dia actually kereta sewa ni, kalau you ada 10 biji, you kena ada seorang staff. Kalau you ada 10 biji kereta, you kena ada seorang staff. Kalau you ada 20 biji, you kena 2 orang staff lah. Masa tu saya ada 70 biji kereta. So saya ada Mat, Pendi, Nazrul, Elina dengan Ivy. Saya ada 6 orang staff. Maksud saya dengan isteri 6, 7. Saya ada 8 orang staff, betul lah. Saya ada 8 orang staff dan handle 70 biji. So actually bila you ada company, you kena ada structure lah. Ada staff yang handle bahagian sales and marketing, ada staff yang handle bahagian operation ni dia kena jagalah kereta tu pulang cuci apa semua. Lepas tu ada staff yang handle bahagian finance, ada staff yang handle bahagian human resource apa semua. So you kena ada structure tu, you kena ada carta organisasi. Tak boleh you buat semua. You kena ada structure tu. So saya harap saya menjawab soalan Tuan Azhar. Salam tuan, nak tanya macam mana tuan settle kalau kereta yang disewa tu contoh terlibat dengan kes jenayah. Macam dulu sebelum tahun 2012 memang ada. Tapi bila kereta tu terlibat dengan kes jenayah, make sure you ada documentation yang betul. You ada rental agreement, you ambil IC, driving license customer tu, ada receipt, ada proper documentation lah. So bila kereta tu terlibat dengan jenayah, kereta tu memang akan pihak polis akan tahan semua kan. So kalau you ada documentation, maknanya you ada borang sewa, you ada salinan IC dia, driving license dia, you ada bukti, receipt apa semua. So you tunjuk je dokumen tu dekat pihak berkuasa. So bila pihak berkuasa tunjuk kereta tu memang ada bukti disewa, biasanya polis akan release. Polis akan serah balik kereta tu dekat you. Sebab dia just rampas dokumen tu je. Tapi untuk sebenarnya kalau you asyik duk sewakan kereta dekat penyenayah apa semua, so sebenarnya something wrong lah dekat you punya business.
Sebab mungkin you tak ada proper SOP, proper system, you tak ada sasaran pelanggan yang jelas, you bagi sewa je kat siapa-siapa kan, brand you tak kuat apa semua kan. So kalau you asyik duk sewa kereta dekat Berjenayah, something wrong. Alright. Tuan Wahid, bagaimana kaedah pembahagian keuntungan antara Greenmatic dengan pemilik kereta? Okey, macam sekarang ni saya dah tak ambil company saya tak ambil kereta pajak tuan-tuan. Kita tak ambil kereta pajak. Cuma kereta pajak ni kita ada lisensi. Diorang yang ambil. So biasanya diorang tengok kereta tu, kereta kita panggil pajak lah, pajak. Kalau saya ada tertinggal apa-apa, nanti you komen lah. Banyak sangat soalan saya lupa kan. Tadi saya dah janji nak cerita kan. Okay. So ini kita panggil sistem kereta pajak. So contohnya kalau you ada and then kereta pajak ni bukan semua kereta dia orang ambil. Dia orang priority dia orang ambil kereta Pro 2 je. Macam Azia, Myvi, Beza, Azza, 4 model tu. Kalau kereta lain tu dia susah sikit, dia orang tak berani nak ambil sebab satu kereta tu susah nak sewa, lepas tu installment dia tinggi. So mostly diorang ni akan ambil 4 jenis kereta lah. Azia, Myvi, Beza, Azza. Kalau ada Saga pun diorang ambil. Tapi Saga ni pun banyak yang berat nak ambil. Kalau you ada kereta model lain tu, dia fikir jugalah nak ambil ke tidak kan. Sebab kereta lain tu demand tak banyak. Yang 4 ni yang banyak demand. So macam mana diorang deal? Biasanya dia tengok installment tu, and then dia orang akan bayar je extra RM200. So contohnya kereta tu installment dia RM500 kan. RM500. So installment tu dia akan bayar. So owner akan dapat bersih RM200. So RM700 lah owner dapat kan, RM700. So benda ni fix. Ada orang sewa ke tak ada orang sewa, dia akan dapat RM200 extra lah. Kalau macam setahun dia dapatlah RM2,400. Tapi kalau kita tengok satu kereta memang tak banyak lah. Tapi kalau macam saya dulu, masa saya ambil kereta pajak, satu orang minimum kena bagi saya 2 biji kereta lah. 2 biji kereta. So 1 biji kereta dia dapat RM2,400, 2 biji kereta dia dapat RM4,800. So every month dia akan dapat RM400 lah. RM400. So RM400 ni tak adalah banyak mana. Tapi kalau macam you ada anak hantar nursery kan, bolehlah gunakan duit tu untuk hantar anak you pergi nursery ke. Kalau you ada anak pergi sekolah ke, you boleh gunakan duit tu untuk hantar anak you pergi sekolah. Kalau ada anak you belajar kat universiti, so you boleh gunakan duit tu untuk bagi duit kat anak you. So satu orang beli 2 biji kereta lah, dapat RM400. So and then macam owner kereta tu, dia beli kereta, dia buat loan. Kadang-kadang loan tu dia keluar lah. Kadang-kadang ada pula yang dapat full loan kan. Dapat full loan, buat loan contohnya 9 tahun kan. 9 tahun you dapat kereta, you pajak dekat kita punya lisensi kita bayarlah satu kereta RM200. So minimum you kena beli 2 biji. So RM400 kan, RM400. So ada juga saya punya kawan yang beli sampai 6 biji kan, 6 biji. Dapatlah RM1,200 sebulan. Tapi benda tu you kena ingat, pajak ni dia maksimum dia boleh pergi 5 tahun je. So selepas 5 tahun kereta tu kena jual lah. Alright. Nak tuan, saya tunggu ada apa mentor tuan bagi idea. Tuan masih on licensing tak? Masih tuan, masih. Thank you tuan. So apa yang mentor saya suruh buat? So actually saya start belajar dengan mentor saya ni tahun 2017 kan. 2017 ni aku dah langkah kan. Tapi alang-alang you all dah tanya, saya cerita lah kan. So saya start belajar dengan saya punya mentor ni. Mentor saya ni memang multi-millionaire tuan. Multi-millionaire. Jutawan gila-gila, banyak duit gila kan. So saya belajar dengan dia. Saya tanya dia, saya dah buat kereta sewa dah lama. Lepas tu kira saya dah ada licensing seluruh Malaysia. Cuma kalau kumpul-kumpul kereta kita orang ni, kita ada 300 biji kereta je. Lepas tu apa yang berlaku masa tu, kalau saya ada terima 100 order, 100 booking, so kita hanya boleh close 30 je. 30 je. Lagi 70 lagi tak boleh nak close sebab kereta tak cukup. Memang kita ada 300 biji kereta, dan 300 biji kereta ni hari-hari jalan. Hari-hari jalan. So kalau dapat 100 order, 30 je kita boleh close. 70 lagi dah tak boleh nak handle.
And then kita cuba ambil kereta daripada outsource lah, kita panggil outsource daripada kita punya pesaing lah kan. Tapi mostly pesaing tu dia tak ready. Maksudnya tak ready tu maksudnya dari segi keadaan kereta. Kita ambil kereta outsource, kereta tu buka-buka je, Allah, bau kepam kan, bau rokok apa semua. Lepas tu ada kemek sana, kemek sini. So dia tak up to our standard. So kalau kita bagi kereta tu dekat customer, memang kita lah kena maki. Sebab saya memang sangat menjaga branding lah. Kita tak nak customer kita tak happy. Alright. And then tu satu, condition kereta. Yang kedua, payment. Macam banyak kereta company-company kat luar sana yang kecil-kecil ni. So kalau kita nak ambil kereta dia, kita kena bayar dulu. Sedangkan customer ni dia booking online. Memang dia dah bayar online. Tapi benda tu kena ada proper documentation. Dia bukannya kau serah kereta, kau nak duit. Tak. So macam outsource ni sepatutnya dia serah kereta, dia kena hantar invoice dekat company kita. Sebab biar benda tu ada documentation. Macam saya dulu, saya tak ada buat benda tu. So ada orang nak sewa, bagi kereta, bagi duit, dah. Tak ada. So bila kereta tu ada masalah apa semua, saya nak claim dekat company tu tak ada documentation. Problem lah kan. So sepatutnya kalau you buat kereta sewa, kalau you nak supply kereta company ke apa semua kan, saya nak supply kereta dekat pengusaha kereta sewa lain ke siapa-siapa, you kena ada proper documentation lah. Okay. So sepatutnya dia macam ni tuan-tuan. Kalau ada orang nak sewa kereta you, this one bukannya customer, ni B2B lah. So dia akan request kat you kan, dia akan hantar email ke, dia WhatsApp apa semua. So you setuju, you kena bagi sebut harga dekat dia. Sebut harga. So dia tengok sebut harga you, sebut harga tu kena proper tuan, kena bertulis, beremail apa semua kan. So you, bila you hantar sebut harga, so company ni setuju dengan sebut harga you, so dia akan hantar. Okay, dia setuju. Tak kisah, kita panggil PO lah, purchase order lah. Dia setuju dengan sebut harga you. Dalam sebut harga tu adalah syarat-syarat apa semua kan. So bila dia setuju, you hantar lah, baru you hantar kereta dekat you. So bila you hantar kereta dekat company ni, so kena ada perjanjian, kena ada rental agreement lah. So rental agreement tu bergantung pada you lah. So maknanya apa saja terjadi dekat kereta ni, this company responsible kan. Okay. Lepas tu bila kereta ni dah ambil, janganlah minta company ni bayar on the spot. Sebab dia nak proses dulu payment you ni. Dia nak proses. So lepas tu you kena hantar invoice dekat company ni. Hantar invoice. So invoice ni biasanya company dia ambil 30 hari lah. Tapi macam kita 10 hari. 10 hari kita akan release payment maximum. Kalau semua okey, 3 hari pun kita boleh release. Tapi kalau macam banyak benda tak cukup apa semua kan, so kita paling lama 10 hari. Tapi standard 30 hari lah. So you hantar invoice, so kita akan proses you punya payment tu. So company kita akan keluarkan payment voucher, check duit masuk ke tidak. Maksimum 10 hari kita akan release payment tu kepada you lah. That is the real prosedur yang betul. Tapi banyak kat luar sana dia tak ada benda tu. Nak sewa kereta, ada orang sewa pump bagi. Nah, mana duit? Tak ada agreement, tak ada apa semua. So bila kereta tu hilang apa semua problem, kau nak claim kat siapa? Lepas tu biasanya company macam ni, macam saya dulu kan. Oh, saya sewa kereta dekat orang ni curi. Kau pergilah cari customer ni. Mampus. Sepatutnya tak. Sepatutnya kalau jadi apa-apa, owner kereta claim dekat company ni dia. Sebab kau yang sewa lah. Kau bagi sewa dekat pencuri, penyangat apa semua, kau responsible. Kau yang kena tuntut dekat customer tu. Bukannya company ni suruh kita pergi cari customer dia. Tak. That is the real. Okay, adakah saya menjawab soalan you? Aku tak jawab lagi. Oh, ni ada orang iklan sedekah bla bla bla. Okay, thank you. Okay. Lepas tu apa mentor saya suruh buat? So dia kata dalam keadaan saya dah membina saya punya competitors kan, dah banyak bersaing pun semua. Dengan aku pun kereta tak cukup, order pun banyak apa semua, and then aku nak beli kereta pun dah tak larat kan. Saya nak beli kereta pun dah tak larat. So dia cakap, okay macam ni lah. Why not you buat dipanggil independent supplier. Dia cakap, why not you buat independent supplier. Maknanya kau dah ada brand, kau dah kuat, kau dah ada customer, kau dah ada demand apa semua kan. Masalah sekarang ni kereta kau tak cukup. And then kau nak ambil kereta daripada
supplier ni, yang kau punya competitors ni, dia orang punya SOP tu dia tak sama lah. Dia macam berniaga cowboy senang cerita kan. So why not kau buat satu program dipanggil independent supplier. So independent supplier ni dia kena berdaftar dengan you, dan dia kena follow apa dia punya flow dia. Kalau dia nak supply kat kita, and then kita terangkan, okay, kalau you supply kereta, payment macam ni, you claim, and then kita akan bayar kat you 10 hari. So siapa yang setuju, dia follow. And then kereta-kereta dia tu mesti ikut standard. Kita punya standard senang je tuan. Kereta tu mesti tip-top, bersih dan selamat. Tip-top tu tak semestinya kereta baru, tapi tip-top tu maksudnya kereta tu tak ada kemek, tak ada calar, tak ada rosak. Kita kalau nak bagi sewa pun kita tak ada rasa malu. Kalau kita nak sewa pun kita tak ada rasa segan. So tip-top. So kalau kereta you ada kemek ke calar apa semua, you kena repair dulu. Tak semestinya kereta baru, tapi biarlah nampak kereta tu nampak elok, kan? Tak naklah bagi kereta buruk kan. Macam tadi ada yang cakap kereta tahun 2005. Saya rasa mesti kereta tu bau kepam, dah tak dijaga kan. Tapi kalau kereta tu dijaga, okey. Tapi 2005 tu kereta tu mungkin dah terlalu lama lah. So biasanya kereta tu kalau boleh bawah pada 7 tahun lah. Alright. And then make sure kereta tu elok kan. Okay, lepas tu dia tip-top, bersih dan selamat. Maknanya masa hantar kereta tu dia kena cuci lah. Dia kena cuci dulu kereta tu. Lepas tu selamat. Maknanya selamat tu, kereta tu kalau bawa janganlah sampai steering dia alignment lari, brake tak makan. Maknanya kita bagi sewa kereta dekat customer ni, kita anggap diorang ni adalah family kita. Kita anggap diorang ni adalah keluarga kita yang datang ziarah. So kalau keluarga kita yang guna kereta kita, of course lah kita sayang dekat keluarga kita kan. Kita make sure kereta yang kita bagi tu selamat, supaya tak adalah kes macam sewa kereta tiba-tiba terbalik, tiba-tiba brake tak makan. Sebab kita sayang kan family kita. Nanti dia sewa kereta, dia bawa anak-anak dia bawa family dia. Kalau you bagi kereta yang tak elok apa semua kan, and then tiba-tiba dia accident, brake tak makan, jatuh lang gaung, and then customer tu mati apa semua kan. So you dah menganiaya dia. So macam Greenmatic ni, apa yang kita bagi adalah apa yang kita buat adalah, saya pesan dekat saya punya team, anggaplah customer you tu semacam family yang datang ziarah you. So you bagi the best kereta dekat dia lah. Semua kereta tuan ada pasang GPS tracker ke? Saya sekarang ni saya dah tak ada kereta tuan-tuan. Ni tak habis cerita lagi. Apa mentor saya buat kan? Alright. So dia cakap, okay, why not you buat satu program dipanggil Greenmatic. Kita buat lah Greenmatic Independent Supplier. So siapa-siapa saya punya competitors boleh daftar under company saya. Daftar free je. So sekarang ni kita ada 6,500 independent supplier, the whole Malaysia. 6,500 independent supplier lah saya dah ada. 6,500. Dan total kereta yang kita ada 9,000 tuan-tuan sekarang. Total company saya ada 9,000 biji kereta. Faham tak? Tapi 9,000 tu bukan kereta kita. Company saya sekarang ni dah bertukar daripada car rental company kepada platform je. Kita tak, macam company saya sekarang ni tak own kereta. Kita tak ada kereta dah. So kita ada platform, kita ada apps kita ada website kita. So customer order melalui kita punya website, and then kita distribute dekat kita punya supplier. Dulu saya pening kepala. Kita own website, kita pun ada kereta, kita ada lisensi apa semua kan. So memang pening kepala, semua benda kita nak buat. So sekarang ni company saya hanya platform je tuan-tuan. Kita tak own kereta. So kita ada website gogreenmatic.com, and then you boleh install kita punya apps gogreenmatic.com. You boleh order kereta melalui kita punya website, app semua. And then kita dapat order tu, kita akan distribute dekat kita punya supplier. So sekarang ni saya ada 6,500 supplier. Total kereta yang kita ada 9,000 biji. Alright. So saya harap saya menjawab soalan you all lah. Tanya berapa banyak kereta yang saya ada. Total kereta yang kita ada sekarang ni 9,000 biji. 9,000. So bila kita buat macam tu, apa yang berlaku adalah customer saya order macam mana kereta pun saya boleh supply. Order. So actually company saya ni antara the biggest car rental platform in Malaysia. Company saya ni kira macam, actually banyak lagi company yang ada platform macam ni, macam Movebee, Soka, Goka, KAZ Car,
banyak lagi yang platform. Tapi macam company saya ni, kita ada 6,500 independent supplier dan total kereta yang kita ada 9,000 lah. 9,000. And then so macam company saya punya structure ni, kita lain sikit daripada platform lain. So kita ada independent supplier. Independent supplier ni maknanya dia orang ni bukan bernaung di bawah company saya. So dia orang ni independent, bebas. So dia boleh daftar. Kalau kita ada job lebih, kita akan bagi dekat dia orang lah. Okey, yang lepas tu ada juga independent supplier nak jadi saya punya licensee. So dekat sini licensee ni beza dia adalah dia ni boleh gunakan kita punya brand. So dia boleh pakai kita punya lanyard, dia boleh pakai topi, kita ada baju kita ada business card kita, complete. So independent supplier kalau dia nak gunakan kita punya brand, dia nak bernaung bawah kita, so dia boleh upgrade jadi Green Matic licensee lah, Green Matic licensee. Kita panggil GML lah, Green Matic licensee. So untuk jadi licensee ni dia orang hanya bayar RM300 sebulan je. RM300 sebulan. So licensee ni bagusnya adalah dia boleh gunakan kita punya brand. Itu dipanggil licensing. Kita licensingkan brand kita. So dia boleh gunakan kita punya lesen segala semua. Tu satu. Lepas tu kalau booking masuk, kita akan bagi priority kepada licensee. Kalau licensee ni tak cukup kereta, barulah kita bagi kepada independent supplier lah. Okey, tu satu. Lepas tu licensee ni dia ada group dia. Dia ada group dia. So kita ada Green Matic licensee punya group dalam group Telegram. So kalau dia orang ni dapat order sesama dia orang ni akan bertukar sesama dia orang je. Dia orang akan share sesama dia orang. Sebab lebih mudah nak ambil kereta sesama licensee sebab masing-masing dah di-train. SOP sama, harga sama, semua sama. So sekarang ni ada lebih kurang 100 orang lah, 100 orang. So kita perlukan 300 orang. 300 orang barulah kita betul-betul strong. Sekarang ni ada dalam 100 orang. 100 orang. So kalau you nak jadi licensee kita, just bayar RM300 sebulan je. You tak payah nak buat website, tak payah nak buat rental agreement, tak payah nak apa semua, baju complete semua. Tapi macam baju, business card apa semua tu you kena beli package lah. Yang tu kita jual set dalam RM500. Okay. And then setiap sale yang kita ambil tu, macam sale tu kita ambil 6% je tuan. Kita ambil 6%. 6%. Plus dengan 6%. 6% kita punya untuk kita cover kita punya cost operation lah. 6% lagi kita reserve untuk SST. So total kalau let's say lah kalau customer tu bayar RM100, so kita akan tolak RM12. RM12. So you akan dapat RM88. So RM12 tu RM6 kita reserve untuk SST. Lebih kurang macam tu lah. RM6 lagi kita ambil untuk cover kita nak bayar gaji staff kita, nak maintain, nak bayar sitos saja pun dah setahun dah RM5,000. Kita punya website pun saja setahun setahun dengan app tu semua tu RM5,000, RM2,000, dekat RM10,000 lah nak bayar programmer kita, ada programmer kita apa semua kan. So duit tu kita gunakan untuk cover kita punya cost operation lah. And then kita nak buat marketing lagi, bla bla apa semua kan. Okay, tu satulah. So kita ambil 12% je tuan-tuan. Adakah you faham? So aku dah banyak ada banyak saya tertinggal kan. Ada banyak. Kalau saya terlepas ke tertinggal apa semua, cuba you komen lah. Saya ada terlepas benda yang ni kan. Ada tak soalan yang saya lupa nak jawab? Banyak sangat jawab kan. Okey, ada yang tanya apa lagi tadi? Tuan masih on ke licensing? Masih lagi. So sekarang ni kita buat GML 300. Kita panggil GML 300 lah. GML 300 ni dia adalah dipanggil pra licensing. Bila orang daftar sebagai GML 300, dia belum jadi official licensing kita lagi. So dia kena daftar and then dia kena masuk orientation. So dia daftar bayar RM300. Lepas tu kita akan masukkan dia dalam Facebook group. And dalam Facebook group tu dia kena tengok lah video-video tutorial apa semua. And then kita akan masukkan dia juga dalam group Telegram. So kalau dia ada soalan, dia boleh tanya kat situ lah. So actually GML 300 ni kita dah start awal tahun ni. So dah ramai lah yang join dan ramai yang betul-betul dah boleh run. Ada yang dah buat duit dah pun. Alright.
Tapi ada juga yang masuk tu dia hangat-hangat tai ayam. Dia hangat-hangat tai ayam, dia masuk, dia tengok apa semua kan. Kita suruh buat tu tak buat, kita suruh buat ni tak buat apa semua. So orang ni kalau kita tengok dia tak committed, so kita akan kira macam tak terima lah. Tak terima, kita refund balik duit dia. So kalau orang tu committed baru kita terima. Macam mana kita nak tengok dia tu committed ke tidak? Sebab bila dia daftar JML 300, so dia kena bayar RM300. Lepas tu dia kena tengok semua video. Dalam video tu dia ada assignment. Assignment dia very simple lah. Dia kena buat FB Live dalam group tu lah. FB Live tu 3 kali. So dia kena kenalkan diri lah. Dia kena kenalkan diri dia, nama dia, lokasi dia kat mana, dia kerja apa. Lepas tu dia kenapa dia nak buat kereta sewa, kenapa nak join kita, apa yang dia nak capai. So dia buat video tu dalam 5 ke 7 minit je. Sebab kita nak tahu dia join kita ni kenapa, macam mana kita nak bantu dia. So dia kena buat tu. Dia buat live dalam group je. Okay, lepas tu dia kena tengok lagi video. Lepas tu dia kena tunjuk lah. Dia tunjuk dia punya office, rumah dia, kereta dia. Sebenarnya kita nak dia belajar live je. Tapi dia live dalam group je. Live dalam group semua. Lepas tu dia kena tengok lagi video yang ketiga. So dia kena cerita lah apa benda daripada video-video yang kita bagi tu, apa benda yang dia nak buat, apakah strategi. So dia pilih lah 3 benda yang dia nak buat kan. Dia nak buat macam ni. So biar kita nak dengar, biar benda tu keluar daripada mulut dia. So kalau kita cakap, kita suruh dia buat macam ni kan, and then mostly dia takkan buat. So sekarang ni kita bagi suggestion. Okay, kalau nak buat marketing, buat macam ni kan. Lepas tu kita sendiri cakap, okay, apa 3 benda yang you nak buat. So dia cakap dia nak buat macam ni, dia nak buat tu, ni kan. So biar benda tu keluar pada mulut dia. Selepas habis 3 assignment tu, kita akan suruh dia buat FB Live Challenge 30 hari dekat dia punya Facebook personal. So dia kena buat. Kalau dia buat committed, and then baru kita terima lah. So dalam masa 2 minggu, lepas dia daftar 2 minggu tu, kita akan interview dia lah. So kita tanya dia apa semua. So kalau interview tu dalam setengah jam. So kalau kita rasa kita boleh bantu dia, kita boleh dia boleh diterima masuk sebagai licensee, baru kita terima. So barulah dia boleh bayar RM300 sebulan. Tapi kalau macam masa interview tu kita tengok dia ni macam tak sungguh je, macam susah je, macam problem kan. So mostly kita akan tolak dia dan kita akan refund balik duit dah. So tak gunalah kita ambil orang tu yang tak committed, yang main-main kan. So nak jadi licensee kita ni tak mudah. So kita ada proses dia, ada proses interview dia yang layak saja yang diterima. Contohnya macam kita ada Tuan Justin Gapar ni pun adalah salah seorang peserta JML 300. So pada yang menonton ni, kalau you adalah lisensi kita, cuba you komen sikit, adakah program JML 300 ni membantu you all lah. Alright, macam mana nak mulakan perniagaan kereta sewa ni. So tak habis pasal mentor ni tak habis kan. Semua kereta tuan ada pasang GPS tracker ke? Saya dah tak ada kereta dah tuan sekarang ni. So lisensi kita je yang ada kereta sekarang ni. So macam kalau you baru nak start, saya sangat recommend you kena ada pasang GPS tracker lah. Tapi kalau you dah lepas 3 tahun tu, you tak payah pasang GPS tracker. Sebab 80% customer you tu adalah regular customer. You dah kenal customer you tak ada isu kan? So kalau you baru nak start, better you pasang GPS tracker. So lepas 3 tahun tu sepatutnya you tak perlu lagi lah pasang GPS tracker. Sebab you dah ada regular customer. Alright. Tuan Yusul Hakad pun sama, kita punya lisensi kita juga. Okay, balik pada soalan macam mana nak start kan. So actually you boleh start bisnes kereta sewa ni sama ada you belajar sendiri. Kalau boleh you cari mentor. And then mentor ni orang yang betul-betul dah sukses, orang yang betul-betul berjaya. And then you tengok anak murid dia dekat luar sana. Kalau you nak belajar pasal kereta sewa ni, tak ramai orang nak ajar. Sebab dia orang takut lah. Dia takut kan dia ajar, you jadi pesaing dia kan. Macam saya ajar saya ajar apa semua. Tapi sekarang ni kalau you nak betul-betul belajar, you kena masuk yang licensing tu lah. So yang tu bayar RM300 je. Daftar RM300. Kalau you diterima, barulah you kena bayar bulan-bulan. So you tak payah nak pening kepala, you tak payah nak buat website, you tak payah nak banner brand, buat logo, business card, semua complete dah ada dah semua. Dah ada dah. You just bayar RM300 every month, you dah start. Sebab dengan apa yang kita bagi ni, at least you kena standby RM300,000 tuan-tuan. Dengan website, dengan branding, dengan segala network semua ni, at least you kena ada RM300,000. So kalau you join licensing Greenmatic ni, you bayar RM300 je sebulan. So setahun baru RM3,600 kan. So you boleh start je. Sebab kereta sewa ni modal dia besar.
Even macam saya dulu pun, saya start modal RM3,000. Lepas tu, the best part bila you jadi licensing Greenmatic ni, orang bagi kereta you free tuan-tuan. Orang bagi kereta kat you free. Sebab branding mah. Branding kan. Kalau you jadi licensing, tapi you kena jujur lah. You jangan ambil kereta orang, you tak bayar apa semua. So memang kita train kita punya licensing. Kalau you nak ambil kereta orang, you kena deal. Owner kereta tu dia akan buat agreement dengan licensing. So kalau you rasa you tak mampu nak ambil kereta bajak, kita memang tak benarkan you ambil kereta bajak. Tapi kalau you dah start buat marketing, you dah ada customer, you tak cukup kereta, kalau you nak ambil kereta bajak, baru you ambil. And then sebelum you ambil kereta bajak, you minta kita advice dululah kan. So banyak je orang nak bagi kereta, tapi kalau macam kereta tu bukan model favourite, so better tak payah ambil. Alright. So saya harap menjawab soalan you. Actually sekarang ni kita tengah kita dah open balik pendaftaran JML 300. You boleh pergi dekat saya punya blog wahyabdurrashid.com/JML300. So kat situ you boleh baca dia punya detail, and then you boleh daftar je. And then ini kita akan ambil batch yang nombor 5 lah. Batch nombor 5. Dan bila you daftar je, you boleh start training lah. You boleh start training, you boleh tengok video apa semua. Sekarang ni dah berapa hari bulan? 15 hari bulan. So you boleh daftar lah. Biasanya kita akan start program tu setiap awal bulan. So daftar tu sampai 30 hari bulan. 30 hari bulan. Lepas tu diorang ni akan start 1 hari bulan. So kalau you daftar bulan ni, so team kita akan contact you apa semua. So biasanya kita akan start you 1 hari bulan Jun lah. 1 hari bulan Jun. You kena tengok video-video apa semua. And then dalam masa 2 minggu kita akan interview you, and then you start buat lah. So kalau you nak daftar, boleh daftar. Sekarang ni boleh daftar. Tarikh tutup dia adalah 30 hari bulan Mei. 30 hari bulan Mei. Yuran pendaftaran RM300 je. And then start 1 hari bulan baru kita start training, semua online je. Tengok video je. And then kita sediakan group. So dah banyak lisensi kita yang dah join. Tuan Yusof Lakat ni pun salah seorang JML 300. Tapi dia pun tak konsisten kan. Tak konsisten. Buat Abilah pun tak konsisten kan. So itulah masalahnya. Banyak orang nak buat tapi hangat-hangat tak ayam kan. So kita tak nak macam tu. Kalau you nak buat, you kena konsisten. Macam saya dulu, saya buat kereta sewa sampai sekarang masih lagi konsisten. Sebab bisnes ni dia macam dakwah tuan-tuan. Macam dakwah. So dakwah ni dia kena buat sepanjang masa. Kalau kita sekejap buat, sekejap tak buat, kejap buat tak buat kan. So bila orang condemn sikit ke apa semua, kita dah lemah semangat kan. Tak boleh. Dia kena konsisten. But that's why kita ada circle tu lah. Assalamualaikum. Sabar. Alright. So kalau you nak, saya bagi lah, kalau you nak baca dia punya ni, dia punya link ni kat sini. You boleh baca ni JML 300. Saya bagi link dia. You boleh baca dia punya detail lah. Ni dia punya link. Ni wahyabdurrashid.com/JML300. Boleh klik tak? Tak tahu dah boleh klik tak. Itu dia punya, saya punya blog lah. Tuan Yusof Lakat dia dah bagi love lah. Tuan Yusof Lakat macam mana sekarang ni bisnes? Dah running ke? Dah dapat buat kereta sewa ke? Kereta dah okey ke? So kena konsisten tuan. Kena konsisten. Walaupun kita ada MCO apa semua, kena keep buat marketing apa semua kan. So sekarang ni saya tengok dekat Sabah pun dah start ada booking kan. So kena buat konsisten. InsyaAllah lah bulan Jun, bulan Julai ni dia start balik momentum lah. Kena buat. Alright, so saya rasa itu saja untuk pagi ni. So esok sambung seperti biasa 7.30 pagi. So saya minta maaf kalau terlewat sikit sebab tadi memang terlajak tidur. Alright, okay, thank you. Assalamualaikum, bye bye.